Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya awlan bittaqullah kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'dal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum min dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairul kalam kalamullah wa ahsanu hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji adalah untuk Allah Rabbul Alamin yang telah mengizinkan kita untuk bertemu kembali selepas beberapa lama kita sudah tidak bertemu. Itu merupakan nikmat Allah. Kita bertemu kerana Allah, kita akan berpisah juga oleh kerana Allah. Dan yang kami muliakan saudara fungsi majlis, pimpinan Al-Islah dulu, yang sekarang, kaum ibu, kaum bapa yang telah lama bersama Al-Islah, anak-anak yang datang dari dekat ataupun yang jauh, para guru-guru yang telah banyak membantu, membimbing anak-anak kita, diri kita, cucu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jayakan kita semua menjadi kumpulan siddiqin wasyuhada wassalihin. Amin. Jemaah yang kami hormati, sebagai orang-orang yang telah beragama dengan agama yang berlandaskan Quran dan Sunnah, ini satu sejarah yang patut dikenangi, dihargai dan diperjuangkan. Bukan sekadar kita yang sudah umur 50 ke atas, supaya perjuangan ini dapat diteruskan oleh anak cucu kita. Kita selalu meminta kepada Allah Rabbul Alamin, Allahumma khtim lana bil husnil khatimah wa la tahtim alaina bis su'il khatimah. Kita minta, ya Allah, berilah pengakhiran kepada kita semua suatu pengakhiran yang terbaik. Memang kita semua akan berakhir juga. Saya yakin kalau kita lihat kembali kawan-kawan lama kita sudah tak ada dengan kita. Dulu mungkin dia duduk bersama kita, satu-satu tinggalkan kita. Bukan dia nak tinggalkan kita, tapi dah masa dah sampai. Dia kena pulang kepada Allah, kerana kita semua milik Allah, minallah wa ilallah turja'ul umur. Daripada Allah kita datang, kepada Allah juga kita akan kembali. Syukurnya saya sampai hari ini masih berkesempatan bertemu dengan guru saya, Ustaz Zainal Abidin Zamzam, yang sangat dikenali oleh semua masyarakat di sini. Dia masih lagi, alhamdulillah, walaupun uzur-uzur dia datang ziarah saya ziarah dia. Alhamdulillah. Ini adalah suatu sejarah kenangan yang patut dihargai, supaya setiap perjuangan orang lama tidak berakhir di waktu kita. Dia akan terus disambung sampai anak cucu kita, supaya akhirnya kita semua akan bertemu kembali di akhirat, di dalam syurga Allah, insya-Allah. Amin. Kalau kita lihat apa yang telah disarankan oleh fungsi majlis, pimpinan daripada Al-Islah tentang
bagaimana pentingnya sama-sama kita ambil bahagian dalam amalan-amalan soleh. Kita sudah berilmu, alhamdulillah. Kita sudah beriman dengan iman yang sadiq. Artinya iman kita ini iman yang betul. Kita beriman kepada Allah sebagaimana Allah mau kita beriman kepada Dia. Bukan ikut fikiran kita, ikut pandangan, qil wa qal. Sebagaimana Allah mau kita beriman kepada Dia. Itu yang telah diperjuangkan di Perlis lebih daripada setengah abad dulu. Bukan baru, ya, lebih dari 50 tahun dulu. Dan al-islah adalah sesuatu markas yang banyak meninggalkan sejarah. Tapi anak cucu kita tak tahu dia masih ingat tidak. Dia masih ingat sejarah itu tidak. Ya, sejarah ini sangat penting supaya mereka dapat meneruskan perjuangan itu sebagaimana kita lihat Nabi waktu zaman dia. Dia ada bersabda, khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun zaman, orang yang hidup sezaman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian zaman kedua, generasi yang kedua. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi ketiga. Rasulullah berhenti di situ. Nah, sekarang kita lihat perjuangan sunnah yang setengah abad itu terhenti di mana? Sekurang-kurang dia kena bersambung 3 generasi. Berarti kita yang sudah dapat manfaat daripada perjuangan guru-guru kita dulu, daripada Allah yarham Syekh Nur, daripada Ustaz Abdul Razak, ustaz-ustaz yang lain, Ustaz Nurdin, banyak macam ustaz-ustaz yang dulu yang telah banyak, Ustaz Abdullah yang masih saya ingat, yang saya tak ingat pun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Kalau yang hidup, kita doakan supaya mereka terus sehat dan mereka insya-Allah akan berakhir dengan baik. Itu baru generasi pertama. Kita lihat pula anak kita yang jadi generasi yang kedua. Berapa di kalangan anak-anak kita, ibu-ibu dan bapak, yang masih terus dengan perjuangan Quran dan Sunnah? Berapa di antara anak kita masih pegang kepada manhaj yang betul, yang jelas keimanan dia kepada Allah, dia sayang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dia pergi dia bangga menjadi orang yang ikut Quran dan Sunnah? Berapa anak-anak kita yang masih meneruskan perjuangan ini? Apalagi cucu kita. Kita sayang cucu, sayang anak, memang sayang. Oleh kerana zaman sekarang zaman teknologi, zaman yang anak-anak kurang mengaji, terlalu muda dia tak datang di Islah. Saya tengok anak-anak pun tak ramai di sini, kecuali anak-anak mungkin daripada Kedah, daripada rumah tahfiz jemaah-jemaah kita. Tapi anak-anak kurang kelihatan, ya. Itu satu petanda bahawa mungkin anak-anak kita terlalu sibuk. Mungkin hari ini Perlis cuti ke hari ini? Oh, Perlis tak cuti. Jadi budak-budak kita di sekolah masing-masing. Alhamdulillah. Mungkin kalau kerana Jumaat Islah buat aktiviti pagi, anak-anak tidak dapat mengikut. Bagaimana pula di masjid-masjid, di musalla-musalla pada malam hari, ada tak anak-anak kita pergi ke masjid? Umumnya tidak. Umumnya lah, ya. Anak-anak kita, dia masjid ini dia fobia, dia allergic sikit masjid, dia rasa macam ketinggalan sangat. Ini kalau pergi shopping-shopping komplek, mall-mall, itu dia memang semangat dia lain sikit. Sebut masjid dia, saya masih muda, masjid ini untuk orang tua-tua. Bukan. Ala kulli hal,
Jemaah yang kami hormati, tajuk yang telah diamanahkan pada saya sangat penting untuk kita yang sudah tua, ya. Amalan bermanfaat selepas mati. Amalan kita ini, kita nak supaya kita beramal satu amalan yang menguntungkan kita bukan di sini sahaja, yang menguntungkan kita selepas kehidupan di dunia. Kita yang sudah 50 tahun kalau ikut sunnah Nabi tinggal 13 tahun. Kalau 60 tahun tinggal 3 tahun. Kalau 61 tahun tinggal 2 tahun. Kalau 62 tinggal 1 tahun. Kalau 63 anytime. Kalau lepas 63 itu bonus. Ya. Tak boleh lalai lagi. Tak boleh kata InsyaAllah, insyaAllah. Kita insyaAllah ini, insyaAllah. Jangan insyaAllah Melayu. Jangan insyaAllah Arab pun. InsyaAllah cara syarak, cara sunnah. Bila kata insyaAllah sunnah, 99.9 saya akan buat. Itu insyaAllah sunnah. InsyaAllah kita memang tak semangat. Kalau orang tanya boleh datang, boleh korban, insyaAllah memang berat kita. Bila insyaAllah nak lepas, ya, nak lepaskan diri. Ini kita. Kawan-kawan kalau saya jumpa di negeri Arab, kalau sebut insyaAllah lagi tu. Benda yang boleh selesai 5 minit, insyaAllah 1 minggu. Mana tak sakit hati, susah hati. Ya, memang darah pun tinggi, semua naik. Pasal benda yang boleh selesai sekarang juga dia tangguh sampai 1 minggu. Tapi insyaAllah, insyaAllah, astaghfirullahaladzim. Inilah umat yang rugi. Peluang yang Allah berikan kita hanya waktu kita hidup. Bukan? Waktu kita masih hidup, kita boleh beramal. Waktu kita mampu ada sesuatu rezeki lebih, waktu inilah waktu kita boleh memberi infak. Ilmu yang Allah bagi kepada kita yang kita masih ingat, waktu inilah yang kita boleh turunkan ilmu kepada anak kita, cucu kita. Ini sebagai contoh. Kalau waktu ini kita tidak manfaatkannya, ad-dunya khuliqat lakum, dunia dijadikan untuk kita semua. Walakinnakum khuliqat lil akhirah, kita tidak dijadikan untuk jadi hamba dunia. Kita dijadikan oleh Allah untuk jadi hamba Allah. Hamba Allah bukan orang yang cinta dunia, dia cinta Allah. Itu yang dikatakan orang yang cinta Allah yuhibbunal akhirah. Yuhibbunal akhirah, dia cinta akhirat lebih daripada dunia. Bukan tak boleh cinta dunia, tapi akhirat lebih diutamakan. Kerana kehidupan akhirat kekal selama-lamanya. Hidup di dunia sementara saja. Allah dah bagi tahu dunia ini kalau dikira dengan akhirat, 1 hari di sana sama dengan 50.000 tahun umur dunia. 1 hari 50.000 tahun. Di sisi Allah kehidupan dunia ini sangat singkat. Bagi kita saja kita rasa lama, pasal kita pun dah tua, kita pun orang lama. Tapi di sisi Allah hidup kita tak sampai pun 1 hari. Ada pepatah orang dulu, sangat singkat hidupnya di dunia. Di antara azan dengan solat. Bila bayi dilahirkan, orang awam sambut dengan azan. Kan? Orang awam lah. Kita dulu pun sambut juga. Lepas tu kita dah tahu, kita korang lah. Ya. Dan dihantar dengan solat. Selepas seseorang meninggal, kita kena solat. Jadi jaraknya seakan-akan antara azan dengan solat. Hakikat kehidupan.
Tapi oleh kerana dunia ini macam-macam benda, dia melalaikan kita. Jadi kita minal ghafilin, orang yang lalai. Zaman anak kita, cucu kita lagi banyak kelalaian. Kerana kita sayang mereka, kita bagi dia handphone. Dulu kita mana ada handphone kan? Tak ada handphone punya. Sekarang di mana kita pergi tak ada handphone, cacat. Dah susah lah, hati pun susah, gelisah. Dulu mana ada kita fikir handphone semua. Apa benda ni, orang jalan cakap sorang-sorang. Kita kata orang gila, orang bandar ni banyak gila lah. Ya, cakap sorang-sorang. Dia tak tahu kata sekarang dia ada handphone dalam poket, dia letak earphone pula. Bukan, yang halus di sini tak ada wire punya. Jadi sambil jalan sambil cakap, kita ingat apa benda, memanglah orang bandar semua penyakit. Ya, zaman moden ini orang gila banyak. Cakap sorang-sorang, ya, sambil duduk cakap, kemudian tangan naik pula kadang-kadang cakap-cakap marah ke apa, tangan naik. Ini apa jadi ya? Jadi kadang kita yang tengok-tengok ini zaman teknologi, ya. Zaman yang mana kelalaian dia sudah bertingkat. Ya, sehingga kalau kita tanya orang muda, pergilah website tentang ceramah agama, dia pun pergi. Celah-celah dia dengar ceramah agama, nanti keluar pula website yang lain. Jadi orang muda tahu, kita kurang tahu. Kalau kita nak cek, dia lagi cepat. Dia swipe saja hilang. Ini teknologi sekarang. Mereka semakin jauh daripada Quran, jauh daripada pengajian, jauh daripada masjid, jauh daripada guru-guru. Apa tugas kita? Kita nak selamat. Kita nak supaya bila kita mati, banyak kebaikan kita akan terima dari Allah Rabbul Alamin. Kita tahu hadis Nabi banyak tentang bab itu. Satunya kita tahu yang selalu kita sebut, bila ada kematian, yang mana Rasulullah SAW ingatkan kita, iza mata ibnu Adam in qata amalu illa bi thalatha. Bila anak cucu Adam, keturunan Adam meninggal dunia, terputus. Nabi kata 1400 tahun Nabi dah ingatkan kita, terputus. Kita dengan apa? Kita dengan dunia. Tak ada mahkamah lagi nak keluar saman kepada kita. Tak ada satu saman polis lagi akan cari kita, pasal dia tahu kita dah tak boleh pulang ke sini. Kita dah berpisah dengan dunia. 3 benda kita semua dah belajar. 3 benda yang boleh manfaatkan kita, bantu kita. Yang pertama apanya ibu-ibu? Siapa ingat? Sadaqatin jariyah. Diberi keutamaan oleh Nabi sedekah. Kenapa sedekah ini penting? Kerana Allah Subhanahu wa taala tahu dia jadikan manusia hubbud dunya, hubbus syahwat. Kita sayang kepada dunia, sayang kepada nafsu kepada benda kuat. Nafsu kita terhadap benda memang cukup kuat. Allah tahu, dia jadikan kita. Sebab itu Allah nak uji kita, apakah kamu sayang dunia lebih daripada Allah? Kekayaan yang Allah beri pada kita, ibu-ibu dan bapa, asalnya milik siapa? Milik siapa? Milik Allah. Kita tahu kita lahir-lahir ada apa? Tak ada apa pun. Kosong, tahu menangis ya. Tapi kita menangis, orang seronok, kan? Orang dengar suara kita, oh happy, berarti hiduplah dia, kan?
Ni keluar bayi tak menangis, kita pula susah, kita pula menangis. Apa jadi ya bayi ini? Terbalik kita. Dia kena menangis, kita seronok dengar suara dia, alhamdulillah. Jadi kita tahu kita lahir tak ada apa. Bila kita mati ada apa? Tak ada apa juga. Kosong juga, datang kosong, balik kosong. Walaupun kita datang sini tak kosong semua. Kaum ibu biasanya berjalan tak banyak bawa barang, kan. Beg kaum ibu besar dibanding dengan laki-laki, dia ada wallet kecil-kecil saja, pocket size. Kita perempuan kebetulan tak banyak poket, jadi kita banyak beg galas. Dalam beg besar ada beg kecil lagi, kan. Macam-macam kelebihan wanita ni memang luar biasa. Itu bagus. Jadi sedekatin jari. Apa kebaikan sedekah? Saya nak cerita apa Nabi bersabda dulu supaya kita belajar dari Nabi lah, bukan apa kita katakan. Kita semua ini dah tua ini banyak sakit, bukan? Sakit lutut, sakit tangan, sakit jari, ya. Yang belum sakit mulut dia, ya. Hati dah lama sakit. Ya, hati sakit, kepala sakit, telinga sakit, tapi sakit-sakit telinga suka dengar lagi, bukan? Alhamdulillah. Pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita dalam hadis sahih Bukhari wal Muslim, ya, supaya kita lihat apa yang Nabi bersabda dulu. As-saum junnah. Rasulullah mula dengan as-saum, artinya puasa itu perisai. Kita semua tak lama nak puasa lagi. Perisai ini apa tu? Macam benteng. Al-Islah ini ada bangunan, bentengnya, perisainya apa dia? Apanya bapak-bapak? Ya, pagar lah. Itu pagar, itu benteng dia, supaya tidak senang dicerobohi, dimasuki oleh orang yang mempunyai niat yang tak baik. Apalagi saya tahu sini sekarang sudah ada anak yatim dan sebagainya duduk di sini, lebih lagi kita kena jaga. Saya baru dimaklumkan tadi ada ucapan pembukaan bahawa pagar kita semua sudah ghaib. Tahu ghaib? Satu ketika dia ada, sekarang tidak ada. Dia ada, kemudian tidak ada, dia sudah ghaib. Jadi bila dia ghaib itu, jangan kita pun ghaib. Kita pun buat macam ghaib, tak nampak, kan? Tapi macam ada, tapi tak nampak. Saya nak bawa satu cerita tentang pusat kami di Shah Alam. Ini rumah harapan anak-anak, kita panggil Home of Hope, ya, care center. Anak yatim, anak orang susah, ada anak-anak kita yang biasa di situ pun ada sini sekarang. Kita pun dulu pagar macam pagar lama, wire hijau itu. Tapi anak-anak ini dia bijak. Anak-anak kita ini bukan anak takut, dia anak berani. Dia pandai guna jari, ya, tak payah guna plier pun. Dia guna jari, dia sentuh, lama-lama wire itu berlubang. Jadi bila berlubang tak selamat. Imma dia keluar atau orang luar masuk. Antara dua. Anak itu amanah. Kalau kita jadikan anak itu soleh,
Itu satu kejayaan. Amalan itu dapat mendatangkan manfaat pada kita. Kalau anak itu jadi anak soleh, lama kelamaan macam-macam berlaku. 2 tahun dulu, ini bangunan yang kita bina berapa 2008 2014 kita tukar pagar. Pagar okey, tukar. Pagar Al-Islah sudah berapa lama ya? Yang lama punya. Lama lah. Ada 10 tahun. Ada 10 tahun. Lebih ya? Oh. Ini memang sabarlah pagar ini. Ini pagar kita baru saja. Tapi oleh kerana dia tak selamat, kita tak boleh ambil ringan. Ini kubur kita. Alhamdulillah, sekarang kita tukar pagar anti climbing punya. Anti climbing artinya memang nak potong susah, nak guna jari tak boleh, jari pecah, nak kabat pun tak boleh, pasal jarak dia rapat, kaki tak boleh masuk. Tapi kadang-kadang anak-anak ni dia tengok movie banyak kan, tengok wayang banyak, dia cari jalan naik juga. Dia nak kata walaupun bagaimana pagar orang kata anti climbing, dia nak climb juga, dia nak panjat juga. Dia cuba panjat. Kita takut, bukan apa, takut pasal pagar itu bukan rendah, dia 8 kaki tinggi. You kalau jatuh, patah kaki, patah tangan, pecah otak, habis. Kita tak mau anak datang pada kita sehat-sehat, keluar cacat, problem. Akhirnya kita ajak anak-anak, tunjuk bagaimana you masih boleh panjat. Dia belajar Spiderman. Dia cuba je dia letak kerusi. Oh, ini bijak. Kadang-kadang anak-anak ni nak kata tak bijak bukan. Tak kata tak pandai buat benda yang tak elok. Dia panjat, dia tunjuk. Wah, ini walaupun anti climbing, nampak ada orang yang berani juga. Sekarang kita letak barbed wire atas. Ini kalau dia naik, dia mesti luka punya. Bahagian Jabatan Kebajikan datang ziarah pusat kita. Dia letakkan pusat kita number wahid security. Belum dia jumpa suatu pusat penjagaan anak yang begitu jaga keselamatan anak-anak. Memang tak ada ruangan untuk anak keluar. You masuk dari pintu besar, nak keluar pintu besar, tak ada pintu kecil ni. Alhamdulillah, kita sayang anak, sayang markas ini. Kita perlu juga berkorban. Kalau sekarang dia ada isu pagar, as-sawmu junnah, was-sadaqatu tudfi'ul al-khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah, kita tahu bila kita mati ada 2 tempat yang kita akan dipamerkan, syurga, neraka. Syurga neraka Allah dah jadi, neraka besi pun dah siap, api dah nyala, air dah masaklah, dah cukup. Tunggu siapa? Tunggu member, ahli. Dia tunggu kita saja. Neraka dah mengadu pada Allah tiap-tiap hari, mana penghuni saya. Api dah menyala, semua dah panas, orang tak masuk lagi.
Syurga pun mengadu, ya Allah, nikmat dah semua ada, pohon dah siap, ya, permaidani ada, kebun-kebun sudah ada, air dah mengalir. Syurga pula dia ada bukan swimming pool, dia ada sungai. Tiap-tiap orang yang masuk satu syurga, Allah sediakan 3 sungai. Sungai madu, bukan untuk makan, untuk rendam. Sungai susu. Allahu Akbar. Siapa yang suka minum arak, you tak minum di dunia, sungai arak. Tambah lagi satu, sungai air yang jernih, yang sekali minum tak rasa haus selama-lama. Sungai ini akan mengalir depan kita semua yang masuk ke dalam syurga. Dia pun mengadu, tunggu. Nabi bersabda, bagilah sedekah, sedekatin jariyah. Sedekah itu banyak mendatangkan manfaat. Sedekah ini dapat memadamkan, menghapuskan dosa kita. Kita banyak dosa. Sebagaimana air dapat memadamkan api yang menyala. Neraka yang sedang membakar ini, kita kalau sanggup sedekah kerana Allah, bila Allah terima sedekah kita, Allah hapuskan dosa kita. Untung tak ibu-ibu? Sedekah ni saya kena cakap dengan ibu dulu, pasal ibu tu alhamdulillah Allah bagi para ibu macam-macam. Bukan, kalau tak ada cash, ada credit card, tak lama mungkin Islah bawa mesin, tapi Islah ada bank account. Tak payahlah depan-depan orang, kita sendiri pergi, kita sendiri tulis, masuk, selesai. Isteri-isteri pula credit card tak ada, checkbook pun tak ada, ada cash, kadang-kadang cash tak bawa, tapi jari-jari ni ada 5 saja. Kalau ada yang lebih-lebih itu, bismillah, sedekah cincin saya kerana Allah. Bagaimana ya? Kalau yang pakai boleh juga keluarkan sekarang, masuk dalam beg supaya ustaz tak nampak. Ustaz tak bawa, sorry ustaz, cincin pun tak ada hari ni. Alhamdulillah, tak apa, kita nak simpan boleh, itu hak kita. Tapi kalau kita sanggup keluar kerana Allah, di situ letaknya nilai iman kita. Kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Dawu mardakum bis sadaqah." Cerita kelebihan sedekah. Maksudnya Rasulullah bersabda, kita yang ada sakit, ada penyakit, kita mau supaya Allah sembuhkan kita, kita doa. Rasulullah bersabda, maksudnya ubatilah penyakit kamu dengan memberi sedekah. Apa yang kita keluar kerana Allah, lepas itu ya Allah, kalaulah apa yang saya bagi itu benda yang baik daripada saya lillahi ta'ala, kalau you terima melalui amalan sedekah, kau terimalah doa saya, sembuhlah penyakit saya ya Allah, insyaAllah. Itu keyakinan kita, Allah akan bagi kalau kita yakin. Tapi ada orang doa-doa kadang lepas tu tak yakin. Ini yang Rasulullah larang umatnya doa, tidak istiqamah, tidak yakin, tak sabar. Sabar ya. Apa yang Nabi sebut lagi khususnya untuk kaum ibu, ini ibu punya, ini hadis ibu-ibu ya. Ya ma'syar nisa, tasaddaqna walau min hulikunna fa inni ra'aitakunna
aksarul ahlan nar. Rasulullah bersabda lagi, wahai wanita-wanita muslimah, bersedekahlah kamu walaupun dengan perhiasan yang Allah beri pada kamu, bukan dengan cash tapi perhiasan. Kerana kebetulan kita memang suka hias, seorang ibu kan, memang dia suka hias. Dia tak makan tak apa, tapi perhiasan itu perlu ada. Waktu nak kahwin tunang, satu cincin. Nikah, akad nikah, cincin nombor 2. Lepas dah kahwin, suami pun Allah bagi rezeki lebih, ingat kembali waktu kita kahwin dulu 3 cincin. No problem, tambah 10 tak apa, 100 tak apa. Allah bagi ambil, suami kasih ambil. Jangan tak ambil, jangan malu-malu, ambil. Pepatah orang kahwin, saya kata, kahwin dalam Islam is give and take. Kita mesti tolak ansur, give and take. Suami give, woman take. Faham ya? Suami give, kita take, itu saja. Itu kita punya tanggungjawab. Suami mesti kasih. Tapi sekarang ada suami yang tak kasih, isteri pula kasih. Tapi dia mau kita hormat dia jadi bos, tapi dia terima gaji dari kita. Orang terima gaji mana boleh jadi bos? Bukan bos kasih gaji. Ini contoh lah. Nabi bersabda, wahai wanita-wanita muslim dan muslimah, mukminah, muhsinah, berilah sedekah walaupun daripada perhiasan yang kamu ada. Kerana saya telah diperlihatkan Allah waktu Isra dan Mi'raj, Allah perlihatkan pada Nabi penghuni neraka. Pada hakikat belum ada orang dalam neraka, tapi Allah Maha Berkuasa, dia boleh tunjuk bahawa beginilah keadaan neraka, begitulah keadaan syurga kepada Nabi waktu Isra dan Mi'raj. Gambaran yang ditunjuk oleh Allah pada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah lihat kebanyakan ahli neraka adalah wanita. Apakah wanita ini semua jahat? Tidak. Oleh kerana umumnya Allah yang Maha mengetahui, Rasulullah telah bersabda, maksudnya satu hari di antara tanda kiamat, satu lelaki kena jaga 50 perempuan. Artinya rakyat wanita berlipat ganda. Lelaki pun ada, tapi lelaki perang, mati, terkorban. Yang hidup wanita. Anak lelaki pula terkorban dengan dadah, ya, mati cepat. Bukan macam-macam, mencuri, gangsterism, lawan, mati. Tinggallah wanita. Jadi memang wanita ramai. Di Eropah pun dah confirm 6 perempuan 1 laki. Allah pun izin lelaki kaya bagaimana 4 saja dia boleh kahwin sekali. Itu kita semua tak setuju, betul tak ibu-ibu? Setuju tak? Memang sayang suami. Siapa yang jaga hati suami kita? Ibu-ibu, siapa yang jaga hati manusia? Kita boleh jaga hati dia tak? Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini wa ala ta'ati. Yang menggerakkan hati manusia Allah. Kita jaga agama Allah, buat apa yang Allah suruh, bersedekah, berdoa, ya Allah,
tetapkanlah hati suamiku supaya dia rasa puas dengan saya, supaya dia ingat saya, supaya dia sayang saya, supaya dia suka makanan saya, dia suka masakan saya, dia suka bawa saya berjalan. Doa, tapi jangan doa saja tapi kedekut. Ya Allah, ini saya punya, suami kasih saya punya, semua saya. Nanti Allah kata tak apalah. Kita nak supaya Allah berkati kehidupan kita. Lalu Nabi bersabda lagi, yaqulul abdu mali mali, bukan mari mari, mali mali, wa innama lahu min malihi thalatha, ma aqala fa afna, aw labisa fa abla, aw a'ta fakhsha, ma siwa zalika fa zahibun wa tariku linnas. Rasulullah bersabda, manusia biasanya akan berkata, ini saya punya harta, ini saya punya rumah, saya punya kereta, saya punya uang, saya semua saya. Nak, manusia semua memang begitu. Hakikatnya Nabi beritahu, manusia hanya memiliki 3 benda yang dia berhak mengatakan saya punya dalam 3 benda saja. Apa 3 benda? Duit yang kamu ada sekarang telah you beli harum manis. Sekarang harum manis musim dia. Ada sikit-sikit harum manis. Ada durian tak sekarang sini? Tak ada lagi. Semalam saya makan durian. Masjid ya, alhamdulillah. Satu buah yang memang you tak boleh sembunyi. Kebetulan dia letak hujung sana. Saya tak nampak, saya hanya makan mangga saya dengan pulut, nasi ada di masjid. Tiba-tiba saya makan, ini bukan bau mangga, ini ada bau durian. Tahu durian dari hujung sana. Ini kelebihan durian. Sebab itu dia kata king of all fruit, ini buah raja-raja. Siapa datang Malaysia tak makan durian, artinya dia belum ziarah Malaysia, dia belum kenal apa itu Malaysia ya. Hebatnya durian, satu-satu buah yang tak boleh bawa masuk hotel, tak boleh masuk punya. Kapal terbang haram, you kasih RM1,000 pun check in tak boleh. Dia takut nanti banyak orang muntah ya. Kita suka bau, orang lain tak boleh. Dia dengar bau durian, dia kata bagaimana kamu boleh makan buah busuk ini? Dia tak faham ini buah king of all fruits. Nabi kata, wang yang kamu sudah tukar beli makanan, kamu makan, itu kamu punya. Itu kamu punya, pas saya dah makan. Kalau you muntah pun orang tak mau, itu memang kita punya. Wang yang kamu telah guna beri pakaian, jubah, baju, kain, telekung, tudung, you dah pakai sampai dia pun dah berluang, dah koyak, itu kamu punya. Dan juga yang ketiga ialah sedekah. Kalau you sayang wang, sayang cincin, sayang pula rantai, semua yang you kata you sayang, kata Nabi, keluar kerana Allah sekarang, sedekah sekarang. Bila you keluar sekarang, register di sisi Allah, you punya, Allah kasih balik di akhirat. Allah bila kasih balik itu tak boleh dibandingkan dengan emas dunia. Emas dunia yang paling kuat berapa
karat dia berapa, mas berapa ada kita di sini? Ada emas 18 dah, emas 24 ada. Saya pun tak ingat pasal kita tak pakai emas. Hanya satu emas selalu kita guna, airline emas. Yang lain lelaki tak pakai. Tetapi apa yang kita keluarkan, katalah cincin kita, Allah ganti dengan cincin yang lagi hebat. Batu yang kita beli itu yang kecil-kecil halus tu, tapi mahal kan. You korban itu kerana Allah sekarang, Allah bagi lagi besar. Bila you bagi sekarang, Allah kata itu you punya. Yang mana you tak mau bagi, you simpan. Saya punya. Bila you mati, apa jadi? You ingat suami akan pakai balik mesti tanggal punya. You sakit saja dalam hospital dah keluar lah. Takut nanti orang yang tukang jaga kita, kemas badan kita, sekali dah nampak Allah cincin ini mengganggu lah ibu, ya. Ibu dah sakit, cincinmu dah longgar, dia keluar. Bukan dia keluar dia bagi balik, dia keluar sekali. Dia yang bawa. Jadi akhirnya kita yang lambat ambil tindakan, mana hilang cincin, kita pun dah tak tahu. Nak tuduh orang, banyak orang yang datang jaga dia, kemas dia. Jadi kita tak boleh orang ambil. Jadi kalau you sayang perhiasan, kata Nabi, you mau perhiasan ni kekal, you keluar sekarang. Allah register sedekah, Allah mesti bagi balik kalau you yakin. Tapi apa nak buat, sentimental, bagaimana nak keluar ustaz? Silaplah hari ini datang kuliah di Al-Islah, ya. Bukan ini peluang, bila lagi kita nak ambil bahagian. Apa yang saya nak tambah lagi, Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah dalam surah Saba, surah 34 ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Maaf, saya nak ingatkan keluarga saya yang bukan beragama Islam lagi, tapi mereka aktif dalam agama mereka. Kalau nak minta sedekah, tabarruat, donation, ya, 2 Ahad dia campaign, 2 kali saja dia boleh himpun 2 juta. Ini orang yang tak beriman, tapi semangat tabarruat luar biasa. Kita yang beriman, Allah janji dalam surah Saba, wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Siapa yang belanja kerana Allah, yang mana Allah juga yang bagi pada kita, kita sanggup belanja kerana Allah, Allah janji dia akan ganti balik. Percaya tak ibu-ibu? Saya sambung hadis tentang 3 tadi. Sadaqatin jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih. Ilmu tanpa amal tak ada kebaikan. Umat Islam bukan kurang ilmu di akhir zaman. Pandai sangat, terlalu pandai, sampai mereka mengkelirukan orang. Terlalu pandai sampai dia nak cakap pasal Allah
tanpa rujuk kepada kitab Al-Quran. Bagaimana kita boleh kenal Allah tanpa kembali pada Quran? Quran ini kalam Allah. Allah yang ceritakan pada kita tentang dirinya dalam Quran. Bukan pendapat orang. Mana Allah, kekuasaan Allah, ain Allah, yad Allah, semua itu Allah yang cerita. Tapi ramai orang yang berilmu, dia nak memperkatakan Allah, dia tak ikut kitab Allah. Ini ilmu yang tak berguna. Al-Islah sediakan ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang datang daripada wahyu, bukan ikut pendapat dan nafsu. Ini sejarah di sini, sejarah pelis luar biasa, unik. Kerana bila penyampaian ilmu, kita nak pastikan ilmu itu ilmu wahyu, bukan pandangan pendapat yang kekal di sisi Allah sampai hari kiamat. Itu untung kita. Walaupun segi negara pelis kecil, tapi segi dunia pelis punya taraf dunia. Kepahaman kita terhadap agama Islam, ilmu kita terhadap agama Islam tidak dilocalize, diglobalize. Itu bezanya kita. Untung jadi rakyat pelis, bahagia walaupun orang tak berapa kenal sangat. Bukan, saya keluar mana-mana mereka tanya bagaimana Islam, saya kata Islam Malaysia alhamdulillah yang istimewa, satu negeri. Setuju tak? Tak dengar, setuju tak? Alhamdulillah. Kita setuju kerana Allah pun setuju. Raditu billahi rabba. Allah dah kata al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Islam yang Allah setuju, Islam yang Allah telah sempurnakan, tak boleh tambah, tak boleh kurang, tak boleh adjust, no more adjustment. Sebagaimana diwahyukan, itu yang dipakai di sini. Tentang ilmu Islam, kita tak ikut otak kepala ini, kita ikut wahyu. Selamat ini juga disediakan. Sebab itu kita kena makmurkan Al-Islah, jaga masjid-masjid yang telah dikenal pasti mengikut Quran dan Sunnah. Yang belum, itu tanggungjawab kita bersama supaya yang lain pun akan ikut. Itu tanggungjawab kita. Pihak majlis di bawah naungan raja, dengan raja muda yang aktif, satu nikmat. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang ketiga Rasulullah SAW bersabda, waladin salihin yad'ulah. Ini yang boleh manfaatkan kita selepas kematian kita. Dia boleh manfaatkan kita, anak atau cucu kita. Bila Rasulullah guna walidin, dia tak guna ibnin atau ibnun atau bintun, dia guna walid. Artinya siapa-siapa yang pangkat anak, imma anak sendiri, kalau kita tak kahwin tak ada anak, anak buah, anak tiri, anak angkat, anak yang kita sponsor, angkat pun tak nak. Bukan, kita pun nak senang supaya susah-susah ini kita sponsor dia. Ini anak orang susah, agak-agak berapa perbelanjaannya satu bulan, ada orang lain jaga,
oh 200 saya sponsor 200. Allahu Akbar. Anak ini dapat pendidikan Quran dan Sunnah. Jadi anak soleh ini aset yang sangat berguna. Yang ada anak kita sendiri, kita didik supaya anak itu selalu mendekati masjid, selalu beribadat pada Allah. Sebagaimana kita tahu satu hari anak akan jadi dewasa. Rasulullah bersabda, sab'athun yuzilluhumullah fi zilli yauma la zilla illa zillu. 7 golongan umat Nabi yang Nabi jamin dapat perlindungan daripada Allah di hari kiamat, yang mana di hari kiamat tak ada perlindungan yang lain kecuali perlindungan Allah. Satu bumbung yang Allah sediakan di tengah-tengah padang mahsyar yang begitu panas, yang matahari begitu dekat, sehingga manusia yang berdiri di waktu itu semua berpeluh, cair peluh itu macam mentega butter yang kena air matahari, dia cair sampai nanah semua keluar daripada badan kita, semua lemak keluar dari badan kita. Waktu itu badan kita bukan macam ini, makcik, kakak, ibu-ibu dan bapak. Badan kita tak besar ini. Badan kita tingginya 60 hasta. Nabi kata bila kita dibangkitkan di hari kiamat, saiz badan kita kembali jadi saiz Nabi Adam alaihissalam. Sitina zira'a, 60 hasta. Sekarang memang kecil, bukan? Macam-macam saiz ada, lagi kecil pun ada. Sana senang Allah jadikan 60 hasta, lebih kurang 2 pokok kelapa tingginya kita. Pasal sana tak macam sini, syurga seluas-luasnya. Tapi nak maklumkan, hari itu Allah sediakan bumbung. Di antara orang yang layak dapat perlindungan, rajulun qalbuhu yata'allaq bil masajid. Anak laki-laki kita yang hatinya terpikat dengan masjid, suka ke masjid, solat jemaah, ikut kuliah, dia dapat. Sebab itu kita kena didik anak dia dari sekarang. Kalau anak kita jadi begitu, insya Allah cucu kita pun akan ikut anak kita ke masjid. Kita masjid sekarang kesian, kalau tak kesabaran tok guru pun tak nak mengajar lagi lah. Dia tengok muka-muka itu, muka-muka lama, sebenarnya lama-lama dia pun hilang semangat. Dia nak tengok muka baunya. Yang kedua, syabun nasya'ah fi ibadatillahi azza wa jalla. Pemuda, anak-anak muda yang aktif dalam beribadat, buat apa yang Allah suruh. Beribadat bukan semayang saja, amal jariah, bantu-membantu, ya, bersihkan kawasan, ya, bantu anak-anak orang susah, bantu orang tua-tua. Aktif, bukan pasif. Saya hanya cerita 3 saja, banyak lagi kalau saya cerita tak habis. Yang satu lagi Rasulullah kata ialah seseorang yang bersedekah, dan sedekahnya luar biasa. Apa yang dikeluarkan oleh tangan kanan, tangan kiri tak tahu, faham ya? Artinya bila dia sedekah, dia tidak ungkit lagi. Oh, dulu 5 tahun dulu pun saya sudah sedekah ke Islah, ini minta lagi. Kita tiap-tiap hari minta ke Allah. Kalau Allah pun buat macam begitu kat kita, habis.
Kita minta dia kasih, kita minta dia kasih, tanpa kita sedar dia kasih lagi. Tapi bila nak minta untuk Allah balik, wah, dulu saya dah kasih, senang saja. Dulu saya dah makan, hari ini tak payah makan. Tiap hari mau makan. Bukan. Jangan kira dengan Allah kita kedekut rugi. Orang yang bersedekah kerana Allah, ikhlas lillahi ta'ala, ibu-ibu dan bapa, Allahu Akbar, Nabi kata dia layak mendapat pelindungan Allah. Mau tak pelindungan Allah, ibu-ibu dan bapa? Saya memang nak sangat. Harapan kita dapat naungan di bawah pelindungan Allah di hari akhirat. Kerana siapa yang dapat di bawah itu tanda-tanda mereka itu orang yang berjaya. Yang di luar banyak cerita. Artinya kita kalau Nabi dah masuk syurga, kerana Rasulullah pernah bersabda, maksudnya Allah perintah kepada penjaga syurga tak dibenarkan buka untuk sesiapa masuk sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk dulu. Nabi Adam pun tak boleh masuk walaupun dia Nabi yang pertama, manusia pertama. Nabi Nuh Rasul pertama. Semua Nabi tak dibenarkan masuk syurga sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk. Baru diikuti oleh Al-Anbiya, Nabi-Nabi lain, diberi keutamaan. Walaupun Nabi Muhammad penutup segala Nabi-Nabi dan Rasul, tapi kelebihan Allah bagi dia beri keutamaan masuk. Diikuti oleh Nabi-Nabi lain. Kemudian umat Nabi juga yang masuk dulu. Bukan umat Nabi Nuh, Nabi Abraham, Nabi Musa, Nabi Isa. Bukan saya cakap, dalam hadis ada. Baru umat Nabi mula-mula 70,000 masuk tanpa hisap. Dia lintas titi sirat yang panjang macam kilat sampai satu titi yang kecil. Sebelum masuk syurga ada satu titi lagi jambatan namanya Qantarah. Ini semua dalam hadis. Al-Qantarah, kita akan lalu titi sirat yang panjang secepat kilat, masuk titi yang kecil, terus masuk syurga Allah. Sampai Allah takdirkan penjaga syurga terkejut. Malaikat yang jaga, cepatnya kamu, bagaimana kamu boleh sampai pintu syurga begitu cepat? Kata mereka, kerana kami sudah tak ada apa-apa nak cek. Custom pun tak tahan kami, immigration pun tak tahan kami. Kerana apa yang Allah bagi pada kami telah kami bagi kepada Allah waktu hidup. Kami telah korbankan apa yang Allah beri pada kami sebagai amanah untuk agama Allah, mempertahankan syiar Islam, membina agama Allah. Tak ada apa. Macam kita berjalan lah, kita nak pergi Kuala Lumpur kan, beg besar tak ada, beg kecil je. Takkan nak tunggu-tunggu kan? Tak payah tunggu, turun-turun kapal tekan jalan keluar saja. Tak tengok lagi tak ada, beg tak ada, kan? Tapi kita beg besar. Kita ni problem banyak. 70,000 lintas kerana 70,000 telah korbankan harta mereka, ilmu mereka untuk Allah. Selepas itu Nabi, kalau 70,000 tuan-tuan puan-puan, kita tak dapatlah bahagian itu. Mungkin kita tu sudah zaman keberapa kan. Tapi Rasulullah bersabda lagi, setiap satu daripada 70,000 bawa 70,000. Itu nikmat. Itu nikmat.
Kerana dalam sejarah Nabi-Nabi belum ada satu Nabi lebih banyak umatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti peluang untuk kita lintas titik sirat dengan cepat dan masuk syurga masih terbuka. Dia terbuka hari ini. Korban untuk pagar. Siapa yang tak bawa duit, tak apa, janji insya-Allah saya akan kontak balik ahli islah. InsyaAllah saya kasih. Kita hari ini sudah ada berapa? 100 lebih orang mungkin ya. 200 orang. Tak masuk anak. Anak-anak pun kalau kita ada, ajar dia. Ini mak kasih ya cucu untuk sedekah kepada islah pagar. Didik anak kita supaya anak kita pun ada bahagian, supaya nanti anak kita besar dia tengok pagar, ada juga ya, ada juga lah habuan dia itu. Didik. Kita tak mau kita saja tak didik anak juga memberi, didik cucu memberi, semua baik. Tak payah cukuplah satu rumah ini satu orang kasih cukup, satu rumah ini satu orang makan cukuplah, tak apa yang lain makan. Saya makan bagi pihak anak, cucu, suami cukuplah. Saya masak, saya makan. Kamu tak payah. Bukan makan semua nak makan, bukan. Tapi bila nak buat benda yang baik, berkira lagi. Jangan sampai begitu. Allah Maha Kaya. Allah tak berkehendak saya hanya kesian kerana apa? Sepatut benda-benda begitu sudah ada orang merebut. Apa yang nak buat? Sepatutnya orang yang cinta Quran dan Sunnah, setiap kali dia datang sini dia tanya, apa yang kami boleh bantu ya di islah ini? Kami ilmu tak ada. Alhamdulillah mereka sediakan guru-guru untuk mengajar kita. Apa yang kami boleh buat? Oh, nanti tanyalah islah, mungkin dia ada macam-macam. Ya, macam sahabat Nabi kan, jumpa Nabi saja, ai khidmah ya Rasul. Apa yang boleh kami berkhidmat? Masya Allah. Sebab itu Islam terus maju walaupun sedikit oleh kerana kualiti. Ya. Dalam konteks negara, jangan tanya apa negara telah buat untuk kita, tanya apa yang telah saya korbankan untuk negara. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh tuan-tuan perempuan? Itu yang kita kena tanya. Apa yang telah saya buat untuk Allah? Berapa banyak pengorbanan saya untuk Allah? Kita kena tanya sebelum terlewat. Jemaah muslimin dan muslimat, saya akhiri ucapan saya sebelum buka soal jawab. Satu hadis daripada Abu Umamah. Katanya Rasulullah telah bersabda, "Thalathatun la yaqbalullahu azza wa jalla minhum sarfan wala adlan. Aqun wa mannan wa mukazzibun biqadar." Rasulullah bersabda, 3 kumpulan manusia yang mana Allah tak terima amalan mereka. Imma amalan fardu atau amalan sunat. Pertama, orang yang derhaka kepada Allah. You buat amal ibadat tapi you derhaka, syirik, buat lagi macam dah, cakap pun tak tapis, hina ayat-ayat Allah, tepikan ayat-ayat Allah, dalil-dalil dari Quran, tepikan hadis-hadis Nabi. Walaupun you beramal, amalan you dah tak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Habis. Yang kedua, orang yang suka mengungkit pemberiannya. Dia dah bagi sedekah 10,000, dia cerita
20 kali, 20,000 kali dia cerita. Sana cerita, sini cerita, sana cerita. Tak payah. Lagi banyak you cerita, you punya kebaikan makin hilang. You ungkit, tak boleh. Macam suami juga dah bagi isteri macam-macam, jangan lain kali nak gaduh ungkit balik. Kau isteri tak bersyukur, dulu saya dah kasih ini kan. Sudah, kita pun kasih juga, kita pun korban juga. Bukan dia saja korban, kan kita pun terkorban juga. Dari badan slim-slim semua, sekarang badan kita dah besar sikit, bukan ya. Dia yang buat badan kita tukar shape, dia lupa, bukan. Yang ketiga, orang yang mendustakan takdir, mukazzibun biqadar. Artinya kita tidak lagi percaya kepada qada dan qadar, ragu-ragu. Allah takdirkan setiap yang baik, kalau buat kerana dia akan balas 10 kali ganda sampai 700 kali. Kita macam tak percaya. Ini Allah yang tentukan. Mudah-mudahan Allah kuatkan jiwa kita supaya kita jadi umat macam umat khairul qurun zaman Nabi, yang sayang Allah, sayang Nabi lebih daripada yang lain, yang sayang akhirat lebih daripada dunia, yang sayang Khalik lebih dari makhluk, sayang pencipta Allah lebih daripada yang dicipta. Saya yakin ibu-ibu kerana anak kita korban macam-macam, bukan hantar anak kita daripada private school sampai international, sampai luar negara kerana sayang anak. Jagalah anak, didiklah mereka dengan Quran dan Sunnah, ajarlah mereka supaya bersedekah, supaya Allah lindungi mereka daripada segala fitnah-fitnah yang semakin bertambah dari masa ke semasa. Kita yang sakit-sakit, kalau mau Allah kabulkan doa kita, sedekah kerana Allah, minta, ya Allah saya buat kerana Engkau, terimalah sedekah saya, kemudian melalui amalan sedekah Kau kabulkanlah doa saya. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah terima doa-doa kita semua, khususnya hari ini. Hari apa ibu-ibu? Ini hari ibu-ibu. Hadis yang saya bawa pun cerita ibu. Dan hari Jumaat, Nabi kalau hari Jumaat memang dia seriau. Orang utara panggil seriau ya. Seriau berarti bukan serius ya, seriau, gaflah, dia takut. Kerana Rasulullah pernah kabarkan kalau kiamat nak berlaku, dia berlaku pada hari Jumaat. Sebab itu hari Jumaat memang Rasulullah galak umatnya beramal. Ya. Macam saya sebut, kalau kebetulan takdir bukan dirancang, tak bawa duit, insyaAllah ya, pihak pimpinan ada belakang, Dr. Azman semua ada belakang, jumpa mereka, tuliskan nama, nombor telefon supaya dia boleh follow up. Takut kita lupa benda baik ini. Sekarang saya dengar ustaz tu cakap okey, keluar saja dari dewan ni, kerana sibuk dengan dunia kan, nak masaklah, nak makanlah, nanti dah terlupa. Memang kita cepat lupa, khususnya benda baik. Syaitan nanti cepat-cepat padam, habis. Tunggu lagi tahun depan Ustaz Husin datang lagi, pagar tak ada lagi, habislah. Ini kalau lain kali saya turun, pagar memang dah ada. Itu kira alhamdulillah berhasil. Artinya kita bukan datang dengar majlis ilmu, kita beramal dengan ilmu kita, insya-Allah. Dengan itu saya buka untuk soal jawab.
Dipersilakan. Siapa ada soalan dulu? Alhamdulillah, silakan. Sekali lagi, saya kurang dengar tadi. Satu golongan. Cuba bagi satu contoh ceramah betul, perbuatan tak betul. Okey. Macam mana? Soalan cukup cantik. Bagaimana kalau kita bila dengar ceramah ustaz-ustaz itu nampak alhamdulillah, cerita kita sunnah, kita ikut Nabi, kita sayang Nabi, alhamdulillah. Kita dengar pun betul lah, kita mesti sayang Nabi, kita ikut sunnah Nabi. Tiba-tiba bila kita tengok amalan dia itu lain sikit, bukan? Pertama kita tengok apa Allah berfirman tentang orang ini. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'al. Wahai orang-orang yang kata dia beriman, kenapa kamu cakap benda yang kamu tak buat? Apa Allah berfirman? Allah benci. Kalau Allah benci, kita pun kena benci. Itu yang kata Nabi, orang beriman ada tandanya. Tandanya man ahabba lillah abghada lillah a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Siapa yang nak jaga imannya, nak cek imannya bagus tak bagus, betul tak betul, tengok empat ini. Pertama, dia sayang apa yang Allah sayang. Allah sayang orang yang beriman, yang cakap kemudian dia beramal. Allah benci orang cakap tapi tak buat. Allah benci, kita pun kena benci. Dan Allah suka orang yang memberi sesuatu untuk Allah, untuk benda yang baik. Kalau orang nak buat konsert-konsert dengan ada macam-macam nak lalaikan umat-umat Islam, kita pun sumbang, ini memang ada problem iman. Iman kita ada sikit problem. Tapi kalau benda yang melalaikan manusia, kita jangan subahat. Semua kita buat bagi kerana Allah, tak bagi pun kerana Allah. Sempurnalah iman kita. Itu Allah yang berfirman. Bagi Nabi pula, Nabi dah ingatkan umat, jangan cakap sebarang. Man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang kata dia benar dan beriman pada Allah dan hari akhir, cakaplah yang betul saja. Kalau tidak, lebih baik diam. Kemudian tengok amaran Nabi. Man qala alayya ma lam aqul falyatabawwaq maq'adahu minan nar. Siapa berani cakap ini sunnah Nabi, ini wahai Nabi pun tak cakap, dia yang tambah sunnah dia sendiri, maka dia menempa tempat dia di neraka jahanam. Dia telah salah menyampaikan risalah Islam. Yang Nabi tak kata sunnah, dia kata sunnah. Tak boleh, dosa besar. Itu yang Allah berfirman, falyahziril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Dia telah fitnah terhadap ajaran Nabi. Macam tengok sekarang, Nabi suruh kita jadi pendakwa, bukan pemfitnah. Dalam kita dakwah tu fitnah orang. Yukhalifuna an, kita sudah buat sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Nabi. Timbul ke, inikah cara umat Nabi bercakap? Kalau macam tu, Nabi memang jahat. Orang hina Nabi sekarang kerana kita. Nabi suruh selamatkan. Zaman Nabi pernah ada sahabat yang baru masuk Islam kan, mereka pun tak tahu adab-adab ini. Mereka pernah jumpa Nabi, kata, ya Rasulullah, doalah supaya Allah binasakan orang-orang yang menyembah berhala.
Bagus tak? Ini bukan binasakan orang Islam, binasakan orang yang sembah berhala, buat syirik. Patut tak patut? Kalau orang tak faham, patutlah. Lingkup bagi mereka. Nabi jawab, inni lam ub'as la'ana walakinni bu'istu da'iyan wa rahmah. Saya tidak diutuskan oleh Allah untuk menjahanamkan orang, doa supaya Allah menghancurkan orang, tidak, melaknat orang, tidak. Saya diutus untuk menyelamatkan orang, membawa rahmat. Nabi doa supaya Allah bagi hidayah. Kita kadang-kadang ada yang berilmu mengutuk ya, ceramah dia setengah jam, tak banyak pun, 20 minit duk marah orang ya. Itulah benda itu tak sepatut kita ikut. Jangan layan orang begini. Kalau boleh kita jauhkan diri, kalau tidak dia ada virus penyakitnya. Semoga dipelihara Allah, amin. Suatu masa dulu saya mendapat hidayat Islam, telah melalui berapa peringkat dalam evolusi iman sehingga sampai sekarang. Saya berpegang dengan manhaj salaf. Boleh kongsi dalam waktu yang singkat ini sebagai pendorong dan nasihat untuk kami berdakwah. Alhamdulillah. Jemaah muslimin dan muslimat, firman Allah sangat benar. Ya ayyuhallazina amanu kunu ma'as sadiqin. Kalau kita nak jadi orang yang baik, orang berjaya, nak jadi pendakwah contohnya, Allah dah ingatkan kita, wahai orang beriman, hendaklah selalu bersama orang-orang yang baik, baru senang kita jadi baik. Kalau kita nak jadi pendakwah, kita kena mendekati orang yang memang ahli dalam dakwah, memang itu bidang dia. Dia yang jumpa orang belum Islam, orang belum Islam tanya macam ini. Sekarang pendakwa yang terkenal Dr. Zakir Naik, baru tadi sebelum saya singgah sini saya cakap dengan dia ya, sebelum saya singgah saya dengan cakap dia dalam airport di Terengganu nak ke Kuala Lumpur ya. Memang kita telah bersama sejak tahun 2006. Sebelum Peace TV kita semua sudah bersama dalam majlis dialog bersama orang yang belum Islam di Bangalore, India 2006. 2007 Dr. Zakir Naik dengan izin Allah, dengan sokongan orang-orang Allah yang hantar pada dia, dia lancarkan Peace TV. Dan barisan pendakwa yang dikumpul oleh Dr. Zakir Naik luar biasa. Kebanyakan saudara baru. Yusuf Estes dari Amerika, Abdul Rahim Green daripada UK, Bilal Philip daripada Canada ya, kebanyakan campur dengan kita dari Malaysia. Sejak 2006 kita kumpul, 2007 Peace TV dilancarkan. Conference Peace TV yang pertama 2007 di Mumbai, yang hadir 300,000 orang. Allahu Akbar. 2008, 2009, lepas itu kita adakan Peace Conference di Dubai. Lepas itu kita buat di Norway. Alhamdulillah. Sekarang dia telah dijemput ya, oleh negeri Terengganu dan juga oleh negeri-negeri yang lain ya. Alhamdulillah, dia akan bertemu dengan kita dan kita nak bertemu dengan dia setiap kali kalau dia turun di Malaysia. Alhamdulillah, dia tidak lupa untuk menziarahi kita. Seorang pendakwa yang sangat humble, rendah diri. Dan satu yang cantik,
dia punya barisan pendakwa bukan pendakwa biasa, memang orang yang pakar dalam bidang dakwah, dalam bidang masing-masing, ya. Dan setiap kali bila kita menjalankan conference, ucapan 1 jam, soal jawab 1 jam. Soal jawab kita layan datang dari orang yang belum Islam. Orang Islam tak layan. Kenapa? Tak mau buang masa. Ini ratus ribu orang, kita tak ada masa nak cerita fiqah ini fiqah itu, tak ada masa. Fiqah belajar dengan guru-guru tempatan. Ini kita nak tumpu kepada akidah orang lain. Alhamdulillah, setiap kali kita adakan konferensi orang masuk Islam, syukurnya. Kita adakan aktiviti di Pulau Pinang, ceramah kita orang masuk Islam, ya. Jadi kalau kita nak mempelajari, paling baik kita kena kenal pasti siapa pendakwa yang terdekat dengan kita. Kita perlu mendekati mereka, ikut program mereka. Di Perlis pun sudah ada street dakwah, programnya macam-macam, ya. Di antara anak-anak buah kita, Firdaus Wong dah biasa datang dan sebagainya. Mereka memang dilatih untuk ke arah itu, ya. Jadi mudah-mudahan, ya, itulah cara yang terbaik, ya. Itu jawapan saya sedikit tadi. Apa pandangan saya tentang pendapat yang mengatakan kenduri arwah itu adalah sedekah jariah dari anak-anak yang soleh yang mendoakan untuk ibu bapa yang telah meninggal, ya. Buatlah kenduri apa pun tak apa, niat itu kena betul. Dulu bila kenduri arwahnya mula-mula diperkenalkan bersama orang-orang yang ikut Quran Sunnah, orang ikut Quran Sunnah kata tak boleh makan. Kenapa? Kerana kenduri itu niat untuk arwah, untuk orang mati. Orang hidup tak boleh makan, kena kasih orang yang arwah makan, ya. Kalau kenduri untuk orang hidup, tak payah niat arwah. Hanya kita dah kumpul, marilah kita doakan untuk arwah, tak apa. Niat itu penting, ya. Kenduri walimah untuk orang kahwin, kenduri akikah untuk orang baru dapat baby, bukan? Arwah dah tak boleh makan. Jadi biarlah kenduri itu untuk kita yang hidup, ya. Kita bersyukur keluarga semua berkumpul. Kemudian kita ingatkan anak-anak, anak buah tentang arwah. Jangan lupalah arwah. Marilah kita doakan untuk arwah, itu bagus. Doa digalakkan, tapi tak semesti kena ada makan dulu, ya. Kita ada penyakit budaya makan, ya. Itu budaya saya. Kaum saya jumpa orang bukan bagi salam, dia tanya sudah makan belum. Kalau belum makan jangan sembang, jangan cerita apa pun. Dia kata kalau lapar, dia kata hungry person is angry person. Bila lapar tak boleh fikir, kasih makan dulu, bukan? Sebab itu dia tengok orang saya, sebelum dia nak minta kat Tuhan dia kena kasih makan. Dia sediakan buah, sediakan nasi kunyitnya, dia pun kunyit juga, kuning-kuning juga, telurnya, ada bunga lagi. Lepas dia letak 5 minit 10 minit baru dia pegang gaharu. Tapi sebelum itu dia akan pegang 2 kayu. Saya nak cerita supaya kita faham. 2 kayu tu dia goyang-goyang, dia lempar. Kalau satu buka, satu tutup, satu buka, satu tutup, 3 kali macam shilling lah. Kalau tak ada panggil shilling, buang 2 shilling, satu bunga, satu kepala, satu bunga, satu kepala, 3 kali, artinya dia sudah habis makan. Itu isyarat dia. Kalau dia dah habis makan, sekarang boleh minta. Barulah dia minta, wahai. Itu cara dia. Kita tak perlulah budaya makan. Nak doa, itu bagus, ya.
Jadi memang kenduri arwah ini tidak wujud di zaman Nabi. Kasih orang makan memang bagus, ya. Dan kita tak mau rosakkan niat orang. Nak doa tak ada kenduri kan? Wah, kena ada kenduri baru boleh doa kan? Wah, kalau orang susah memang tak boleh doa lah kan? Nah, doa mesti datang dari hati, jangan menyusahkan orang, ya. Jadi niat kenduri arwah tak wujud, tapi satu amalan orang-orang lama yang boleh diubah sesuaikan, insya-Allah, ya. Your opinion on the recent issue regarding Zakir Naik. How do we respond to the not yet Muslim group, individual who are against it, as well as fellow Muslim regarded him as Wahhabi, Muqallid as well, and those who thought that he is a profit-making TV evangelist and provoking the audience, ya. Could you please tell us about your friendship and involvement with other famous sheikh, ya. Telah saya jelaskan sedikit, ya, sebanyak tadi, ya. Orang nak cakap apa, kita tak boleh tahan mulut orang, kan. Orang baik-baik selalu orang tak senang. Orang-orang yang tak semayang tak ada siapa pun cakap pasal mereka, ya. Orang yang kaki mabuk tak ada siapa pun cakap pasal mereka. Orang yang menyampaikan Quran Sunnah, orang cakap macam-macam, ya. Zaman Nabi pun orang kata Nabi gila, Nabi begini, Nabi pengacau, troublemaker. Tapi yang cakap ini orang tak Islam, biasalah kan, kerana Nabi nak buat perubahan. Zaman sekarang kita rasa pelik, yang cakap ni mengaku dia Muslim. Itu saja kita rasa pelik sikit, ya. Kalau you rasa dia tak betul, mungkin manusia semua bukan betul, bukan 100% betul. Kita ada kelemahan. Jumpa dia dengan baik, ataupun boleh hantar surat pada dia, ingatkan, tuan penceramah, maaf tadi ada you sebut ada kekeliruan sedikit, bawa dalil. Dia terima kita selalu lepas peace conference, kita ada persidangan di antara pendakwa, kita jumpa, kita bahas, kita bincang. Dan setiap kali kalau selepas dia buat rakaman, kita buat rakaman, kadang-kadang satu hari kita keluar dari lepas subuh, malam baru balik. Buat rakaman yang kita buat mengambil masa 3 bulan ke 6 bulan untuk disiarkan dalam TV. Nak pastikan hujah kita betul, sebutan kita betul, dalil kita betul, dicek, diteliti oleh lujnah yang dikhususkan untuk memastikan dalil yang kita rujuk semua betul, baru ditayangkan. Kalau orang kata dia ini seorang cari kekayaan, kalau dia nak kaya sudah lama, hidupnya sangat sederhana, orang tak tahu. Pakaian dia pun, kalau dia nak pakai apa-apa yang hebat-hebat, semua dia boleh pakai. Kalau dia nak ada kapal terbang sendiri pun dia ada boleh dapat, bukan tak boleh. Dia tak nak. Bila Malik Faisal award di Saudi kepada dia itu, dia dermahkan balik kepada wakaf, ya, Peace TV. Dia ada satu badan dia yang jaga aktiviti Peace TV. Macam-macam kebaikan yang Allah telah beri pada dia, yang mana banyak orang yang tak mampu buat apa yang dia mampu, akhirnya suka fitnah. Orang begini, kita doakan dia supaya imma dia berhenti atau Allah hentikan dia. Jangan fitnah orang, ya. Kita tak mampu buat, ya. Sedikit tip pesanan Rasulullah, persediaan menjadi umat akhir zaman, fitnah yang bermaharajalela, agama berpecah belah. Yalah, kita tahu benda ini berlaku, ya. Akhir zaman ini macam-macam fitnah akan berlaku. Bagi umat yang beriman pada Allah, kita jangan susah hati, ya.
Kita buat apa yang kita mampu sahaja. Jaga ukhuwah kita, persaudaraan kita, jaga ilmu yang telah diajari oleh guru-guru yang kita tahu, yang cinta Quran dan Sunnah. Kalau masih ragu-ragu, jumpa mereka, confirm balik. Ya, jangan cepat mengeluh, jangan cepat pula fitnah, jangan begitu. Ya. Kalau siapa yang anak-anak ada di Kuala Lumpur, Petaling Jaya, suruhlah mereka ziarah kita. Ya. Serulah datang, kita ramai. Ya, ramai anak cucu Pak Zain dulu. Ya, masih dengan kita, alhamdulillah. Itu yang kita nak, supaya walaupun kita tidak dekat, dia dekat dengan guru-guru Quran dan Sunnah, ya, supaya hidup mereka itu bahagia, selamat dunia dan selamat akhirat. Itu saja jawapan saya pada soalan-soalan yang saya terima. Apa-apa yang tak sempat saya jawab dengan tepat, kalau Allah temukan kita, kita boleh bincang lagi. Dan kalau datang Kuala Lumpur malam ini, Dr. Zakir Naik dengan istrinya, khusus istrinya, akan datang ke markas kita untuk adakan satu majlis untuk kaum ibu sahaja. Itu malam ini. Sebab itu saya kena balik juga untuk memastikan, ya, persiapan kita baik. Dan insya-Allah hari Sabtu dia buat di Stadium Bukit Jalil. Insya-Allah kita juga diminta untuk hadir bersama. Dan mudah-mudahan, ya, kalau Allah temukan kita balik, kita nak lihat pagar sudah ada. InsyaAllah, saya ingat pagar, ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.